Mana John? Tak tahu, sama sudah kita tunggu. Kan kita mau buat kita video kan? Itu John selalu macam itu. Saya rasa mesti tidur sekarang. Hey guys. Hey. Lambat. Sorry guys. Saya di rumah tadi buat barang lah. Itu video apa macam? Yalah, itu perlu hantar esok. Jangan risau. Saya ada idea. Kita semua buat documentary. Documentary? Dokumentari itu boring kan? Ya loh, saya tengah pun tidur. Saya tahu boring punya, tapi jangan risau. Saya bikin menarik punya. Okey kau tengok John. Kalau tak cantik, saya tumbuk kau. Okey. Macam ini. So, kami akan start video sudah. So, kami buat introduction dulu. Mari, kita pergi. Okay guys, Masa introduksi. wait, Jonathan Lynch. Mana benar? Benar. Saya datang. Sorry saya lambat. Lambat. Okey, mari kita main rompok. Malaysia, negara yang didiami oleh berbagai kaum. Walau bagaimanapun, tamadun Melayu masih merupakan tunjang utama pembinaan tamadun Malaysia. Tamadun Melayu dikatakan ia merupakan paksinan landasan utama menyumbang kepada pembinaan tamadun Malaysia. Go tidak stranger. Go tidak strangers. Go tidak strangers. Tolong bagi kita banyak markah. sistem pemerintahan yang merupakan salah satu daripada aspek-aspek yang menunjukkan kepentingan tamadun Melayu sebagai landasan dan juga paksi utama tamadun Malaysia. Apakah hubungan antara tamadun Malaysia dengan tamadun Melayu dengan menyelesaikan pendataan ini? Mari kita saksikan. Semasa tamadun Melayu, pentadbiran pusat tamadun adalah berteraskan sistem raja berkuasa mula. Raja merupakan pemerintah yang mempunyai hak sepenuh untuk mengawal hal pentadbiran negara. Walaupun Sultan Melaka telah mengadakan sistem pembesar 4 lipatan yang memperlihatkan pengagihan tanggungjawab pembesar, Raja masih menerajui kumpulan pembesar tersebut dan berhak untuk membuat keputusan muktamad terhadap sebarang hal ehwal berkaitan dengan pentadbiran negara. Dalam tamadun Malaysia terdapat pemantapan terhadap sistem pemerintahan tamadun Melayu pada masa dahulu. Negara Malaysia juga mengamalkan sistem berperlembagaan dan sistem berparlimen. Hal ehwal pentadbiran di Malaysia pula diketuai dan diuruskan oleh Perdana Menteri. Raja di Malaysia dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong dan beliau tidak secara terus mengawalkan pentadbiran Malaysia. Okey John, menurut Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong hendak bertindak mengikut nasihat daripada Jemaah Menteri kecuali bagi hal-hal tertentu. Yang di-Pertuan Agong diletakkan kuasa di bawah Perlembagaan Malaysia dan keadaan ini berbeza dengan tamadun Melayu zaman dahulu yang memperlihatkan raja berkuasa mutlak dengan tidak perlu dikawal oleh undang-undang bertulis. Tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini saya ingin memaklumkan kepada rakyat Malaysia bahawa pada pagi ini
saya telah pun menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan menyembah warkah kepada Baginda memohon perkenan supaya Parlimen ke-12 dibubarkan pada hari ini Rabu 3 April 2012. Sehubungan dengan itu, selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, Baginda telah pun memperkenankan bagi Parlimen ke-12 dibubarkan berkuat kuasa hari ini. Undang-undang bertulis bertujuan untuk mengawal dan menjamin kestabilan agar keamanan kalangan masyarakat agar usaha untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran masyarakat tidak dipengaruhi. Kita dapat bahawa itu perundangan tamadun Malaysia berkaitan rapat dengan perundangan tamadun Melayu. Mari kita saksilah. Sejak zaman sebelum kedatangan Islam, sistem perundangan telah pun diwujudkan dalam tamadun Melayu. Selepas kedatangan Islam, terdapat unsur-unsur hukum syara dalam undang-undang bertulis. Sebagai contohnya, Batu Bersurat Terengganu merupakan contoh yang amat sesuai untuk membuktikan kedatangan pengaruh agama Islam yang awal. Pelbagai jenis kesalahan dan cara hukuman untuk dikenakan kepada pesalah didapati telah diukir pada batu bersurat tersebut. Ini berjaya membuktikan bahawa sistem perundangan tamadun Melayu menggunakan hukum syara sebagai asas serta diwarisi kepada kerajaan-kerajaan seterusnya sehingga ke tamadun Malaysia pada hari ini. Di Malaysia, segala peruntukan dalam Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam dikendalikan oleh Mahkamah Syariah. Kuasa yang diberikan tertakluk di bawah perlembagaan negeri masing-masing. Umat Islam di negeri-negeri yang berkenaan dikawal di bawah undang-undang berasaskan hukum syariah dan dikenakan hukuman mengikut hukum agama Islam. Keadaan ini menunjukkan bahawa unsur-unsur Islam sebagai pengaruh kepada sistem perundangan telah pun diwariskan dari zaman tamadun Melayu ke tamadun Malaysia sekarang. Baru-baru ini, Kerajaan Persekutuan pula telah bersetuju untuk bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Kelantan ke arah pelaksanaan hukum hudud di Negeri Kelantan sebagai permulaan. Mereka berhasrat untuk memenuhi segala kehendak ajaran agama Islam untuk mentadbir menggunakan hukum Islam. Hukum hudud yang melambangkan hukum jenayah peringkat tertinggi dalam hukum syariah telah dilaksanakan semasa zaman tamadun Melayu dahulu. Susunan urusan persidangan yang ketiga, rang undang-undang. Rang undang-undang yang pertama, Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Menteri Besar akan mencadangkan rang undang-undang Kanun Jenayah Syariah 2 1993 2015. Untuk mengadakan peruntukan bagi kesalahan jenayah syariah hudud, qisas dan takzir serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Yang berhormat Datuk Speaker, saya mohon mencadangkan supaya peraturan-peraturan dan perintah-perintah tetap 122 dipakai bagi maksud membolehkan saya menjalankan rang undang-undang ini pada semua tingkatan dalam persidangan pada hari ini juga. Ahli-ahli yang berhormat, yang bersetuju kata setuju. Ahli-ahli yang tidak bersetuju kata tidak. Dipersetujukan. Pada isyarat masyarakat Melayu yang berterusan sehingga zaman sekarang dipengaruhi penuh dengan unsur agama Islam daripada tamadun Melayu. Adat isyarat tersebut kita dapat memerhati beberapa nilai yang terkandung dalam identiti bangsa Melayu yang telah mempertahankan kedudukan hingga sekarang. Semasa zaman kegemilangan tamadun Melayu, kerajaan-kerajaan tamadun Melayu banyak menggunakan ajaran Islam sebagai asas pentadbiran mereka.
Pepatah ini membolehkan Islam memasuki semua sudut kehidupan masyarakat dan mempengaruhi cara kehidupan serta adat istiadat tersebut. Perlembagaan Malaysia yang terunggu menetapkan definisi orang Melayu dalam perkara 160. Berdasarkan perkara ini, orang Melayu bererti seseorang yang menganuti agama Islam, lazim bercakap bahasa Melayu serta menurut adat Melayu. Oh, hal ini membuktikan kedatangan Islam yang membentuk banyak adat Melayu semasa zaman tamadun Melayu telah mewujudkan identiti bangsa Melayu yang tidak dapat terpisah sebagai usaha pembinaan tanah air kita. Okay, thank you John. Agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan merupakan pengaruh mendalam daripada kerajaan tamadun Melayu yang turut menetapkan agama Islam sebagai asas negara. Institusi beraja merupakan salah satu contoh yang baik untuk menunjukkan adat istiadat Melayu Islam telah wujud setelah sekian lama. Sebagai contohnya, pelbagai peraturan yang perlu diikut semasa seseorang memasuki istana adalah berdasarkan tradisi yang telah diaplikasikan sejak tamadun Melayu. Dalam istiadat mengangkat sumpah Menteri Besar Selangor Tuan Azmin bin Ali di Istana Alam Shah baru-baru ini, penyusunan alat istiadat serta perjalanan majlis yang begitu rapi, tersusun dan penuh dengan kehormatan dijadikan buah mulut orang ramai yang menonton siaran langsung televisyen kerana terkagum dengan kemuliaan unsur budaya Melayu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Maka dengan lafaz ini, Patik Muhammad Azmin bin Ali yang telah dipilih dan diterima menjadi anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan atau State Executive Council Negeri Selangor Pada kesimpulannya, kita mengetahui bahawa paksi dan landasan utama yang menyumbang kepada Pembinaan dan pemantapan tamadun Malaysia adalah tamadun Melayu. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah menghayati dan menghargai apa yang kita ada serta menghormati kepercayaan dan agama kaum dan etnik lain. Terutamanya dalam negara kita yang mempunyai pelbagai kaum dan etnik ini. Oh, kita siap dah. Tamadun Melayu memang menjadi pasti dan landasan utama kepada tamadun Malaysia. Sekian, terima kasih. Go, go, tidak stranger. Go, go, tidak stranger. Go, go, tidak strangers. Tolong bagi kita banyak markah. Saya lambat. Lambat. Okay, come on. No! What up? Hey, what's up, Dre? I heard your new album is the bomb.